Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih saudara pengurusi majlis, timbalan-timbalan Naib Chancellor, pegawai kanan universiti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini saya nak berikan sedikit taklimat tentang perkembangan terkini yang berlaku di universiti. Dan saya harap tuan-tuan ambil maklum bahawa kita sekarang ni dah masuk bulan 11. Kalau biasanya sebuah syarikat, bulan 11 ini adalah bulan di mana mereka dah kurang kerja. Mereka sekarang ni kumpul maklumat untuk menyiapkan laporan tahunan. Bulan 12, report laporan tahunan draft 1 dah keluar, pencapaian tahun 2000 tahun berkenaan. Dan saya harap kita juga sedemikian. Dan kita harap kita dapat bersedia untuk tahun 2011. Dalam kotak pemikiran saya dan ramai kawan-kawan di peringkat pengurusan tertinggi universiti, sekarang ni we are in 2011 already. Tuan-tuan yang tak ada diary 2011 beli cepat. Saya dah beli 2 bulan yang lepas. Ya, saya masih lagi menggunakan kaedah tradisional selain daripada gunakan digital diary, saya juga menggunakan diary yang biasa dan saya biasanya ada 3 diary. Satu diary yang saya bawa ke mana-mana, yang kedua diary yang saya tinggalkan dalam beg saya, dan ketiga diary yang dipegang oleh setiausaha saya. Ya, jadi this is to make sure that we plan ahead. Untuk makluman tuan-tuan, bulan 1, bulan 2, bulan 3 saya punya diary dah penuh untuk tahun depan. Jadi kalau siapa baru nak menjemput saya minta maaf lah, jemput bulan 4. Ya, to tell you frankly. Kena ni, bah. Tekan tak keluar. Ya, boleh. Ni dah apa benda? Ni nak buat apa ni? So, apa yang nak saya sebutkan hari ini ialah tentang beberapa hal berkaitan dengan housekeeping issues. Kita ada satu jawatan baru yang kita terbit, baru sebuah bahagian baru yang baru kita wujudkan menggantikan jabatan audit yang lalu atau unit audit, dan saya juga akan cerita tentang beberapa perkara yang berkaitan. Ini pun tak mau. I think enter. Okey. Hari ini adalah hari bersejarah bagi kita. Selepas daripada mesyuarat ini, kita ada satu lagi mesyuarat UMG sebentar lagi. Kita akan tanda tangani perjanjian. Saya pergi ke Kuala Lumpur insya-Allah akan menandatangani satu perjanjian dengan MIT. MIT ini bukan Mara Institute of Technology. This is Massachusetts Institute of Technology. This is the best university in technology in the world. Yeah. So they agreed to sign an MOU with us on industrial biotechnology. Dan untuk makluman tuan-tuan, ada orang kata jadi Naib Chancellor senang sebab kita boleh arahkan orang. Ya, semua orang akan cuba siapkan kerja secepat mungkin, siang atau malam, pagi atau petang. Tapi paper untuk buat ini semua saya buat. Saya yang draftkan. Ya. Paper perjanjian itu, dan saya discuss dengan Profesor Tony Sinsky, orang yang kita bekerjasama. Jadi saya telah finalize, sebab Tony Sinsky was here since Saturday night. Saya habis meeting dengan dia sebelum pukul 12 malam, hari Sabtu malam Ahad yang lepas. Dan lepas bersiap itu, saya pun email kepada Encik Karim, so cek balik perjanjian itu supaya perjanjian itu betul, tak salah, kira-kira pukul 12 malam. Yeah, then he received that. But what I'm trying to say, as a leader, kita sebagai dekan, sebagai TP, sebagai timbalan pengarah, sebagai pengarah, kita mesti boleh buat kerja-kerja. Jangan nanti sampai orang kata kita tak pandai buat. Kita hanya pandai arah saja. This is very important. Ada benda yang kita arahkan dengan guidelines, tetapi ada benda yang kita boleh buat sendiri. The high priority one, you must do it yourself. Ya, kita tak boleh nak panggil orang buat benda tu. What is the most important to the KPIs? You do it yourself. That is important. The routine one that you ask others to do. So today is a very memorable day.
Hari ini adalah pelancaran Bio Malaysia. Bio Malaysia ialah acara tahunan oleh Biotechnology Corporation yang dipengerusikan oleh Tan Sri Ahmad Zahruddin, our former Vice Chancellor, dan di KLCC. Saya akan lari ke KLCC selepas ni, dan sepatutnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan mempengerusikan majlis melancarkan kemudian menjadi saksi Memorandum of Understanding kita dengan MIT, disebabkan Yang Amat Berhormat kabarnya ya kena chicken pox. Ya. Jadi kita doakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri cepat sembuh supaya dapat menyaksikan MOU kita pada masa-masa akan datang. Pada hari Jumaat yang lalu kita telah menandatangani satu lagi MOU yang sangat penting, iaitu dengan Newcastle University. Dan we must remember our closest neighbor is Newcastle University Medical School, ataupun dipanggil NUMED. Dan this is very important. Ya, jadi saya harap perkara ini tuan-tuan maklum. Hari Sabtu yang lalu ada Family Day di International Campus. I was not able to attend. So, terima kasih kepada TNC PI yang hadir mewakili saya, dan terima kasih juga tahniah kepada UTM International Campus yang mengadakan Family Day mereka, ya, bagi tepukan gemuruh mereka. Dia orang senyum. Ini sangat penting sebab tak mudah untuk mengadakan Family Day dalam konteks di orang kota raya, orang bandar besar seperti Kuala Lumpur, yang banyak perkara yang lebih menarik daripada Family Day. Ya. Kita juga telah semalam satu kumpulan Global Outreach Program ke Jepun seramai 11 orang, if I'm not mistaken, di kalangan penolong-penolong pendaftar dan timbalan pendaftar, if I'm not mistaken, telah sampai pulang selamat ke tanah air. Mereka telah berjaya bercakap konnichiwa dan ohayo gozaimasu. Dan ini satu pencapaian besar sebab inilah satu-satunya program GOP untuk pegawai-pegawai, bukan kaki tangan akademik, staf akademik yang telah kita berjaya adakan. Jadi satu tepukan gemuruh sekali lagi. Saya harap tuan-tuan juga dapat buat, jadi mereka yang balik itu bukan balik hanya seronok saja bawa omiyage, tetapi balik siapkan website, siapkan laporan bagi apa yang telah kita pelajari di sana, dan mestilah kita cuba laksanakan di dalam konteks kita. Ya, we spend about RM3,000 each. Saya tak tahu mereka naik kapal terbang apa. Ya. Macam mana mungkin orang tinggal dekat hostel ke mana-mana, RM3,000 memang sedikitlah belanja. Tetapi itulah yang berjaya kita buat, dan alhamdulillah saya fikir projek itu telah berjalan. Okay, ini satu perkara yang penting. Selepas daripada kita menjadi research university, sebahagian besar daripada aktiviti kita akan menjurus kepada graduate school, ya, graduate programs. Jadi untuk makluman tuan-tuan, kita akan bagi status graduate department kepada department-department yang memenuhi beberapa syarat. Dan kita akan bagi insentif. Saya tak tahu apa insentifnya, mungkin kita akan bagi tambahan bajet RM50,000, RM100,000 dan seumpamanya. Jadi, untuk layak menjadi graduate school ataupun graduate department, sebab kita tak boleh kata the whole faculty, kecuali Perdana School, AIS, Fakulti Tamadun Islam, fakulti apa lagi yang graduate school? Razak School. Yang lain tu mestilah compete. Ya, apa syaratnya? Antara perkara yang kita ada ialah staff graduate student tu 1 to 2. Katalah staff dia ada 50 orang, kalau graduate studentnya lebih pada 100, you layak untuk menjadi graduate department. Ya. Katalah staffnya mestilah, staffnya mesti 75% PhD holders. Sebab dalam KPI University kita mesti sampai 75%. It's not only KPI University, KPI semua IPTA di Malaysia, khususnya Research University must be 75%. Jadi sekarang ni saya dah perturunkan ke bawah, bukan lagi di peringkat atas. Bukan lagi pendaftar yang bertanggungjawab untuk pastikan yang, ataupun TNCA yang bertanggungjawab. Tetapi head of departments must push their staff. Katalah seorang menyebabkan tak dapat 75%, you kena fikirlah macam mana nak dapatkan PhD untuk seorang tu. Ya. Kemudian research grant must be 50% of the staff as a principal investigator. Dan sebagai research department ataupun graduate department, kita akan bagi dia macam-macam insentif supaya mereka dapat boost the image of graduate school for UTM as well as the department. Sebanyak sekali yang jadi graduate school secara automatik. Sebagai contoh, department yang di mana tidak ada student. Ya, sebagai contoh di civil engineering. This is very biased towards civil engineering. Department semua yang ada di civil engineering itu dia tak ada student. They have no student. Ya, kecuali dia di fakulti.
Jadi secara tak langsung mereka boleh automatik dapat ni kalaulah qualification ni ada. Katalah Jabatan Kejuruteraan Polimer, you tak ada student, automatic you are graduate school. Ya, graduate department. So this is what we are trying to do to ensure that all departments reduce the amount and concentration of undergraduate programs. Undergraduate biar fakulti yang buat. Tetapi at graduate level, kita akan enhance at department level. Ya. Then that's the way kita akan move forward. Kemudian kita juga akan buatkan satu program yang generik. Kita dah banyak bincang perkara ni. Baru-baru ni saya pergi ke Kyoto pada bulan 10. Saya berjumpa di satu program yang dipanggil Science and Technology in Society Forum. This very prestigious. The person who attended that is only by invitation. Yeah, by invitation. So I was one of them. And we had about 9 Nobel laureates, almost 40 president of top university in the world, you name it, daripada MIT, daripada universiti popular di dunia. So dalam perbincangan tu, kita dapati sekarang ni, kita menghabiskan banyak masa perkara-perkara yang kita tak patut habis. Kita tak patut spend. Sebagai contoh, at PhD level. Sepatutnya PhD level tu ada 4 saja disiplin. This is what konsensus di kalangan Vice Chancellor. Nombor 1 ialah science, yang kedua ialah engineering, yang ketiga ialah arts, yang keempat ialah commerce. Ya, macam MBA, ya, DBA dan seumpamanya. Yang lain tu tak ada bracket sepatutnya. Tak ada bracket civil engineering. Saya punya PhD yang saya dapat daripada Newcastle tak ada bracket pun. Dia sebut, saya lupalah apa. Zaini Ujang, PhD sahaja. Jadi saya tak nak tuan-tuan buang masa nak pergi defend kat kementerian, nak buat paper kepada Senate, kena tendang 3-4 kali paper, dan jawatankuasa Senate baru lepas tahun baru dapat buat paper ataupun approve nak buat program PhD. Jadi apa yang kita nak buat? SPS nanti akan buat generic programs. Katalah ada department baru, bioperubatan. Jadi bioperubatan tak payah buat PhD bioperubatan. Bioperubatan PhD dia ialah engineering. That's it, habis. Ya, dan ini akan menggalakkan multidisciplinary, transdisciplinary, and interdisciplinary research. Kalau tidak nanti it's restricted into that particular bracket. Dan ini secara tak langsung akan mengurangkan kerja kita. Saya tak nak tuan-tuan banyak kerja, saya nak tuan-tuan buat kerja yang penting. Kerja yang tak penting jangan buat. Ya, biar Profesor Rus dan kawan-kawan dia buat. 4 program ni. Dan isunya nanti ialah kita kena MQA, kena ada quality assurance. Sekarang ni quality assurance kita di peringkat undergraduate. Selepas ni besok dia akan pergi kepada peringkat masters and PhD. Katalah department itu ada 30 masters program, 30 akan diaudit satu. I don't want you to die because of that. Ya, jangan streskan diri kita dengan perkara-perkara yang macam tu. Apa yang kita nak buat? Kita buat perkara-perkara yang penting. Kalau macam tu nanti ada satu saja yang audit, iaitu SPS diaudit untuk engineering program, SPS diaudit untuk science program, SPS diaudit untuk program-program ni. Jadi department tolong SPS untuk menyiapkan audit yang akan dibuat oleh MQA, dan biasanya kita akan buatlah bagi pihak MQA sebab kita research university. So this is the direction we want to go. Ya, saya tak nak lagi banyak program-program kita. Kenapa saya tanya department, kenapa tak start PhD? Oh, kita masih dalam proses untuk menyediakan kertas kerja. JPU hari itu tak setuju dan seumpamanya. Jadi kita buat satu generic for all, dan you masuk saja program itu. Ya, dan yang penting ialah research at that level.